أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع أفهامنا وقوي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'da. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah akan sentiasa mengizinkan kita untuk meneruskan usaha kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan memahami serta menghayatinya di dalam kehidupan kita, ya. Jadi insyaAllah kita sambung pembelajaran kita semalam, perkongsian kita. Kita telah melihat beberapa contoh bagaimana kalimah naron di dalam ayat 17, ya, juga digunakan di dalam konteks-konteks yang berbeza dari segi i'rab. Ya, i'rab itu adalah status. Baris tu hanya tanda saja, ya. Yang kita nak faham i'rab ni ialah status dia ataupun case dia tu dalam keadaan yang bagaimana, ya. Barulah kita mengenal tanda dia, iaitu bagaimanakah status-status kalimah tu ditandakan. Itulah dinamakan dengan yang berbaris dhammah ataupun baris fathah ataupun berbaris kasrah, hanya tanda saja, ya. Yang lebih penting daripada tanda tu ialah memahami kalimah tu dalam konteks, ya, yang bagaimana, dalam status yang bagaimana di dalam ayat itu. Yang kita terus kongsikan bahan-bahan yang kita gunakan untuk perkongsian ni. Bermula dengan ayat 17, kita melihat maklumat tentang nara di sini, ya, dan kita sudah mengenal pasti naron ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar, non, waw, ra, dan kita juga semalam telah berkongsikan non, waw, ra ni dengan menggunakan dengan menggunakan digital Al-Quran Tafsir dan Perkata ni, dia akan memberitahu kita. Kita tekan di bawah tu, dia akan beritahu kita, dan klik sekali lagi, ya, klik for more ni, yang sebenarnya non wara ni digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 194 kali. So 194 kali itu bermakna apa? Ada 194 kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar non, waw, ra, ya. Non, waw, ra itulah, ya, jumlah kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada non, waw, ra sebanyak 194 kali, ya. Dan kita telah pun melihat kalimah naron sahaja, ya, yang kita bincangkan dalam ayat ni. Kalau kita tekan di sini, kita akan diberitahu dia digunakan sebanyak 17 kali, ya. 17 kali dalam bentuk
naron, iaitu dalam status yang mansub yang digunakan di dalam ayat itu sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, dia mengambil status yang mansub, dan tanda mansub ialah huruf yang terakhir itu akan mengambil baris tanwin di atas sekiranya dia dalam keadaan yang nakirah, ya, ta'yin dia nakirah, maka dia akan ditandakan dengan tanwin. Tetapi kalau dia bukannya nakirah dalam bentuk isim ma'rifah, dia ada alif lam ta'rifah di awalannya, dan ra tu hanya mengambil satu baris atas tanpa alif. Ya, itu sebagai contoh. Dan semalam kita juga kongsikan maklumat kita dengan menggunakan Quran Corpus, ya, qurancorpus.com, di mana kita telah melihat beberapa contoh kalimah daripada non-nara tu, ya, dengan menggunakan kaedah concordant, ya. Yang ni adalah concordant. Kalau saya nak imbas kembali, kita pergi ke kalimah nara dalam korpus, ya, perbuatan nara ni dapat daripada mana? Daripada Al-Baqarah ayat 17, ya, yang kita boleh pilih daripada word by word ni, ya. Kalau saya nak tunjukkan, kita tekan word by word, kita pilih Al-Baqarah ayat 17, tekan go ni, dia bawa ke semua kalimah dalam ayat tu, dan kita tekan nara tu, dia akan bawa kepada nara saja dengan memberikan maklumat-maklumat, ya, mengenai nara tu. Kemudian kalau kita nak melihat semua kalimah-kalimah yang berkaitan dengan nara ni, iaitu yang dibangunkan daripada non waw ra, ya, dalam konteks dia masih lagi dalam bentuk nara ni, kita tekankan concordant di sinilah, list occurrence of this word, ya, dan dia berikan kita terdapat 145, ya, 145 kalimah yang dibangunkan daripada non alif ra tu, dan disenaraikan di dalam sinilah, ya. So kalau tuan-tuan pergi kepada senarai ni, ya, tuan-tuan akan dapati dalam satu muka ni dia ada 50 saja senarai dia, ya. Di sini ada 50, 1 to 50. So mana kalau 145, bermakna dia akan mengambil 3 muka, ya, 3 muka untuk habis kita melihat kalimah-kalimah yang berkaitan dengan nara tadi, ya. Jadi kalau kita scroll sini sampai ujung ni, bermakna ini yang ke-50, ya. 50. Jadi nak tambah dia, tuan-tuan tekan dah bawah ni, page ada ini, maknanya ini baru page 1, ya. Muka surat yang pertama. Muka surat yang kedua di sini. Tuan-tuan tekan di sini, dia akan senaraikan kalimah di dalam muka surat kedua. Ada 50 lagi. Ini dia yang ni ke-51 lah ni. Fi nari jahannam. Nari dalam bentuk nari. Ya, lepas tu an-naru marfu', ashabun nari maf'ulun bih yang majrur, ilan naru dalam bentuk marfu' sebagai isim mustasna kepada illah, ya, dalam keadaan yang marfu'. Fannaru adalah dalam masih lagi dalam bentuk marfu' sebagai subjek, ya. Subjek dia adalah berperanan sebagai subjek. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu. Nak dikatakan apakah balasan orang-orang yang mengingkar, ya. Itu adalah an-nar yang disediakan baginya, ya.
So bila kita melihat setiap penggunaannya di dalam ayat tu, kita akan lebih memahami lah ya. So ini muka surat yang kedua sampailah ke senarai yang 100. Minan nari adalah jar wa majrur. Yang ni adalah jar wa majrur kerana min ni adalah harfun jar. Ya, asal dia adalah min non tu adalah sukun. Tetapi apabila ditambahkan an-nar, jadi nun tu dihidupkan dengan baris fathah. Jadilah minan nar. So bila dimasukkan an-nar, jadi an-nar tu kenalah mengambil i'rab yang majrur ya, kerana dia sudah terikat oleh harfun jar min tadi ya, dalam bentuk minan nari. So bila kita menghafal nanti ataupun kita pastikan kita meraihkan ya hukum-hukum dan pertalian yang melibatkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran tu. Yang dalam konteks ini pertalian ni ialah jar wa majrur. Jadi anak kenalah mengambil status yang majrur ya, seperti yang di depan ni lah, wa min tahtihim ya. So di sini tuan-tuan tengok ada 3 min ya. Ini min harfun jar. Jadi bila harfun jar, jadi kalimah selepas isim mesti berbaris, mesti mengambil i'rab yang majrur. Sebab itulah fauqi, tak boleh fauqu ataupun fauqa. Dia kenalah fauqi ya. Min fauqi itu jar wa majrur lah tu. Lepas tu minan nari jar wa majrur. Min tahti, tak sampai him. Him tu adalah mudhafun ilaih ya, kepada tahti. Jadi isim yang majrur ialah tahti tu. Wa min tahti. Dia mengambil i'rab yang majrur yang kerana meraihkan pertalian ataupun ikatan yang dipanggilkan jar wa majrur. Ya, tengok semua. Bila ada min saja, kalimah isim selepasnya mestilah majrur ya. Min ashabin nari ya, kena majrur. Tak boleh min ashabu, tak boleh. Min ashabah pun tidak boleh ya. Okey, dan itu yang keberapa ni? 150 ya. Sorry, 100. Dia ada 154 tadi ya. Jadi bermakna balance di mana? Ni muka surat ketiga lah. Tuan-tuan tekan di sini je. Ya. Muka surat ketiga tu dia akan paparkan baki-baki yang 54. Tadi berapa? 154, 145 ya. Maknanya di muka ketiga ni balance 45 lah. Jadi kalau tuan scroll ni sampai ujung ni, ini nombor yang ke-4, 145 ya. Kalau kita besarkan sikit. Ini saya tunjukkan macam mana tuan-tuan menggunakan digital Al-Quran ni ya. Sebab pembelajaran kita ni kita buat secara digital. Memang kita kena mahirkan ya penggunaan digital, penggunaan bahan-bahan digital Al-Quran dan macam mana nak menggunakannya dalam pembelajaran kita ya. So ini sayaflana ronza talahab itu adalah kes yang ke-145 145 ya. Narullahil muqadah. Ini sudah mengambil dalam bentuk mubtada ya, dan mubtada tu terikat sekali dengan Allahi itu mengambil ikatan ataupun pertalian idhafah. So naru sudah menjadi mudhaf, Allahi sudah mudhafu ilaih yang majrur ya. Narun hamiyah, ini di hujung ayat lah ni ya. Nah, di hujung ayat dia nak menceritakan narun, api itu. Apakah sifat kepada api itu? Ialah hamiyatun ya. Jadi pertalian di antara narun dan hamiyatun dalam konteks ayat ni ialah narun adalah mausuf, hamiyatun adalah isim sifat kepada
narun. Sebab tu dia mengambil status yang sama. Sini narun dengan dhammatain, dia marfu' nakirah. Jadi sifat dia pun kenalah dalam bentuk marfu' nakirah. Bukan itu saja, dia juga diselaraskan ataupun dia isim sifat dia juga kena mengikut apa jantina narun, ya. So tengok jantina narun walaupun dia tidak ada ta marbutah, tetapi sifat ciri dia jantina dia adalah muannas, ya, adalah muannas. Jadi isim sifat dia pun kenalah mengambil dalam bentuk muannas, iaitu hamiyatun. Dia tak boleh muzakkar, sebab sini walaupun tak ada ta marbutah, dia punya sifat, ya, ataupun ciri yang muannas. Jadi isim sifat dia kenalah juga muannas, ya. Itu sebagai contoh, ya. Apabila tuan-tuan mengkaji setiap kalimah tu, yang kita ambil contoh hari ini, macam mana daripada ayat di sini tadi kita boleh kembangkan lagi pengenalan kita kepada kalimah tu, ya, dengan menggunakan digital Al-Quran, ya. Untuk permulaan tuan-tuan boleh gunakan dua digital Al-Quran ni, iaitu Al-Quran tafsir dan perkata, dan juga dibantukan dengan apa yang inilah, ya, yang ni kita Quran corpus.com yang ni, ya. Okey, sebelum kita habis perkongsian kita Narong, kita cuba tengok sekali lagi, ya. Tadi kita kata di sini berapa? 196, ya. Jumlah dia ialah 194, ya. 194, ya. Okey, tetapi di sini tadi kita tunjukkan 145, maknanya ada lagi balance dia. 194 tolak 145 berapa? 49, ya. Maknanya 49 lagi tu di mana? Ya. Yang 145 ni hanya dalam bentuk apa tadi? Dalam kumpulan dipanggilkan concordant dia, ya. Concordant tu senarai kalimah yang berkaitan dengan naron, ya. Tetapi sebenarnya non wara tu digunakan sebanyak 194, ya. Uh, Apa ni, digital Quran ini dia bantu kita sebenarnya dalam ni, ya. Ni 145. Yang ni lah yang naron tadi, ya. Naron, narun, nari itu dari ni 145. Jadi makna ada lagi balance dia dalam bentuk lain, ya, dalam kumpulan lain, iaitu munirun ada 6. Lepas tu nurun ada 43. 43 campur 6 maknanya 49 lagi yang tidak ditunjukkan dalam narun ini, ya. Jadi macam mana tuan-tuan nak mengenal yang balance ni, ya, 49 ni, boleh gunakan digital Al-Quran tafsir dan kata ni dengan menekan di bawah ni lah. Mana ini, ya. Kalau tekan arrow ni, dia akan keluarkan ayat-ayat ataupun kalimah yang bersabit dengan 6 kali ni, ya. Begitu juga sini, kalau tekan di sini, dia akan tunjukkan apakah 43 kes yang lain tu. Ya, tapi yang lebih baik ialah tuan-tuan gunakan Quran.com, ya. Iaitu pergi balik Quran.com tadi, tuan-tuan pergi dekat tadi apa ni, ini ialah concordant, ya, concordant. Okey. So selepas tuan-tuan tengok lihat dalam concordant ni, tuan-tuan pergi dekat bahagian apa? Quran Dictionary ni. Quran Dictionary pula. Ya, ini concordant ditunjukkan berapa? 145 sahaja, ya. Tetapi pergi ke dekat dictionary dia. Cuba tekan di sini, dictionary yang khusus kepada kalimah yang dibangun daripada root non waw ra yang berkaitan dengan ni lah, ya. So, tekan di situ, tuan-tuan akan dibawa kepada
maklumat yang menyeluruh secara keseluruhan. Di sinilah 194. Ya, 194 tu diterangkan kepada kita. Ya. Jadi bermakna 145 tu hanya satu kumpulan sahaja. Ya. Ya, dalam bentuk narun, iaitu api. Tetapi non-wara juga boleh digunakan di dalam Al-Quran, bukan saja dalam bentuk api tetapi juga dalam bentuk cahaya. Itu iaitu dia juga noun juga, ya. Dia dalam bentuk kata nama juga. Tetapi ini kumpulan yang memberi makna berbeza daripada 145, tetapi bukannya dalam konteks api narun tetapi nurun. Itu yang 43 ni yang kita lihat di sinilah. Ya, yang 43 tu. Kemudian balance tadi yang 6 tu dalam bentuk apa? Active participle form 4. Ya, bermakna isim fa'il wazan keempat. Ya, isim fa'il wazan keempat. Itulah balance yang 6 tadi. So, bila kita pergi kepada Quran Dictionary ni, kita akan dapat gambaran yang lebih menyeluruh. Ya. Concordant tadi dia hanya menyenaraikan yang 145 tu yang berada dalam konteks penggunaan narun tu sebagai api. Ya. Tetapi non-wara bukannya di dalam Quran digunakan sebagai apa api saja, tetapi dia juga digunakan dalam bentuk cahaya, iaitu sebanyak 43 kali. So kalau tuan-tuan bila tuan-tuan tengok dia tidak disebutkan form ataupun wazan di sini dalam kategori apa ni, kalimah ni kita masukkan dalam kategori wazan satu. Ya. Maknanya ini adalah isim wazan satu. Kalimah isim wazan satu, yang ni pun sama. Ya, juga isim wazan satu. Ya. Kalau selain pada wazan satu, dia akan sebut. Iaitu, contoh di sini, ya, dia akan sebut. Ini wazan 4. So ini kita akan masukkan dalam kategori wazan keempat. Dan jenis dia, apa dia? Active participle. Active participle ialah isim fa'il. Jadi maknanya munirun ni adalah kumpulan ataupun jenis kalimah dalam kumpulan kata terbitan isim fa'il wazan 4. Dalam bentuk munirun, dan digunakan sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali, ya, di dalam Al-Quran, ya. Okey, kalau kita nak lihat detail dia pula di mana? Tuan-tuan scroll saja ke bawah. Ini sekarang bahagian Quran Dictionary, ya. Tadi bahagian concordant. Bahagian dictionary dia senaraikan keseluruhan kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar tadi, non-wara, ya. So yang 145 kali tadi sama je senarai dia dengan apa yang kita lihat dalam concordant tadi. Kemudian dia senaraikan yang noun ni. Okey. Okey, mula dia senaraikan noun narun tu, yang ni lah. Yang pertama tu ini sama dengan tadi, ya. 145 tadi, ni senarai dia. Dalam dictionary ni dia dia senaraikan dalam satu muka ni, kesemua ni. Yang 194 tu kita lihat dia senaraikan dalam satu muka je. Dalam concordant tadi dia pergi 3 muka, ya. Yang ni tak ada, dia senaraikan seluruhnya sebab dia nak senaraikan sekali kategori yang kedua ni dan juga kategori yang ketiga ni dalam satu muka. Jadi tuan-tuan lihat senarai ni panjang dah satu muka dia sampai ke bawah tu. Bermakna bila sampai ke bawah tu semua maklumat tu ada. Termasuklah yang ketiga tadi, apa dia? Active participle form 4. Yang ni dia isim fa'il wazan keempat. Ya, cuba kita lihat beberapa contoh, ya. Ambil yang 6 ni dulu, ya. Yang 6 ni tuan-tuan lihat penggunaan non-wara tu di dalam Al-Quran, ya. Penggunaan non-wara ni dalam Al-Quran dalam bentuk apa?
aktif participle iaitu isim fa'il. Tengok penggunaan dia ya. Yang pertama sekali wala kitabim muniro. Wala kitabim muniro. Sorry, munir. Ini kitabin kasrah kasrotain iaitu baris kasrah bertanwin. Kemudian munirin digunakan dalam bentuk juga kasrotain, ya, bermakna fungsi dia adalah sebagai isim sifat, ya, kepada kitabin. Dia okey, jenis dia lah active participle, ya, active participle iaitu isim fa'il. So bermakna isim fa'il di dalam bahasa Al-Quran, ya, juga boleh digunakan sebagai isim sifat untuk menerangkan mausuf dia. Jadi kitabin adalah mausuf dia, munirin adalah isim fa'il yang juga berfungsi sebagai isim sifat, ya. So kalau kita tengok ya, kebanyakan di sini dia berperanan sebagai isim sifat. Wa qamaron muniron. Apabila ini fathatain, dia juga akan mengambil fathatain yang nakirah, ya, dan dan juga jantina yang muzakkar, ya. Yang ni pun muzakkar majrur nakirah. Sini pun muzakkar mansub, ya, yang nakirah, ya. Ini samalah, ya, ini wasirajan sama, ya. Tengok dia punya pattern tu semua sama. Yang ni sekarang ni dia dalam bentuk ma'rifah, ya. Bil kitabi, jadi mausufnya adalah ma'rifah dan majrur disebabkan oleh kalimah bi ini jar memajrurkan al-kitabi, ya. Kemudian yang nak menerangkan Alkitab tu Al-Munir tu juga mengambil bentuk yang sama iaitu ma'rifah muzakkar yang majrur. Itu ya, sebagai contoh penggunaannya, ya. So ini dia masukkan dalam kategori sebenarnya dia aktif participle ni, sebenarnya dia aktif participle tapi dia berperanan sebagai apa, sebagai isim sifat, ya. Yang ni dia kata sifat tu sebenarnya sama saja, ya. So dalam kategori yang sama yang digunakan sebagai isim. So maknanya isim fa'il di dalam bahasa Al-Quran boleh berfungsi sebagai pelaku, ya, isim fa'il sebagai pelaku kepada satu perbuatan. Dia juga boleh digunakan sebagai kata sifat kepada mausufnya, dan juga boleh juga digunakan dalam konteks perbuatan sendiri, ya, perbuatan. Tapi dalam contoh ni tidak ada, ya. Dia isim fa'il digunakan sebagai perbuatan, ya. Dia ditulis dalam bentuk isim fa'il tapi fungsi dia adalah sebagai perbuatan, mana bila kita menterjemahkan dia, dia boleh diterjemahkan dalam bentuk perbuatan, ya. Doktor nak tanya, doktor nak tanya, Ya. kenapa dia wala kitabim munirin tu? Dia kenapa dia baris bawah tu yang wala kitabim munirin? Kalau ada huruf jar dia memang majrur lah. Yang ni tak nampak huruf jar dia maktuf lah kepada yang sebelumnya tu. Sorry, tak faham apa dia. Ayat Buat yang sikit, atas tu buat wa sikit minan tak mendengar. ayat yang atas tu wa minan nasi may yujadilu Yang mana atas fillahi. sekali, ya. Ayat atas sekali. Kenapa kitabin dengan munirin tu? Kenapa apa? Baris bawah dia majrur, kitabin munirin tu dia memang sifat kan, tapi kenapa dia baris bawah? Kenapa dia majrur, kan? Dia majrur. Okey, bagus soalan tu, ya. Sebab dia Itu. bermula daripada mana? Daripada sinilah. Bi ghairi ilmin. Ya, dia bermula dengan ni. Dia maktuf lah Ada sebab ghairi ni menyebabkan ilmin ni menjadi majrur. Mudhaf majrur. nilai.
Okey, lepas tu dia betul. nak tambah lagi ghair ilmin ni dengan wala hudan. Hudan ni ya puan ya, ini majrur ni. Oh, dia mabni. Walaupun baris di atas ya, tapi status dia adalah Majrur. majrur sebab dia adalah tambahan kepada ilmin ni. Wa ni Oh, dipanggil waw atifah. Atifah. Ini adalah maktuf dia. Yang Oh, ni maksud. la hudan ni ialah maktuf kepada Ya, ghairi ilmin. Jadi ya. yang ni sebenarnya adalah majrur ni. Tapi dia Majrur. kalimah yang mabni. Hudan tak boleh tukar baris. Hudin tak ada ya. Dia hudan juga. Hmm. Lepas tu dia nak tambah satu lagi apa ni maktuf dia kepada ghairi ilmi ni. Maktuf yang pertama ialah la hudan. Kemudian nak tambah satu yang kedua, yang maktuf yang kedua la kitab, tak ada kitab pula. Maknanya Oh, ya apa yang terjadi pada manusia ni ialah pertamanya dia tidak ada ilmu. Kemudian dia tidak ada petunjuk. tunjuk. Kemudian dia kitab pun tak ada. Jadi Hmm. kitab ni maktuf kepada hudan, hudan maktuf kepada ghairi ilmin. Jadi dia majrur, majrur dan majrur. Itulah peranan wa'atifah. Ini Oh, wa'atifah dipanggil. Bila ada dia selaras, tambah dan selaras tu dipanggilkan wa'atifah. Atifah. Jadi bila dia dah majrur, jadi isim sifat dia automatically kena ikutlah majrur. Tak boleh dah apa ya, mansub dengan marfu' tak boleh lah. Itulah penerangan kenapa dia. So maknanya dalam melihat ni kita kena jangan tengok situ saja ya, tak cukup. Kena tengok balik ke di manakah punca dia. Ya, punca dia bermula dengan bi ghairi ilmin. Dan tambah maktuf pertama wala hudan. Nampak macam baris atas kan, tapi tak, dia majrur juga. Dia maktuf kepada ilmin, jadi dia majrur. Lepas tu nak tambah satu lagi. Apa yang tak ada dia orang ni? Kitabin. Kitab pun tak ada. Kan ya? Jadi Allah nak terang kitab tu yang macam mana? Kitab yang munirin. Munir ni daripada cahaya lah. Mana kitab tu kitab yang mempunyai cahaya. Cahaya tu maksud dia apa? Penuh dengan ilmu dan pengetahuan dalam tu yang boleh menjadi petunjuk dan cahaya kepada siapa yang menggunakannya lah. Okey. Ha, Terima kasih, Ustaz. Okey, sama ya. So itu bahagian apa? Bahagian yang 6 tadilah, iaitu aktif participle dia. Tapi ada 43 tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk cahaya. Apa? Noun, kata nama yang non-wara juga tapi digunakan dalam bentuk cahaya. Dalam tengok atas tadi. Yang ni ya. Nurun ialah cahaya. Maknanya semua tu kata nama. Itu bahagian kedua. Ini yang pertama ni bahagian 145. Lepas tu kalau scroll ke bawah ni, dia ni yang kedua tadi, 45 case tadi. Semua ni nurun. Ya, tengok. Ini daripada nurun jadi binurihim. Ya. Zahaballahu binurihim. Semua ni berkenaan dengan bukannya api lagi dah, tapi cahaya. Ya, maknanya zahaballah, Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Itu dalam ayat yang sama sebenarnya, ayat 17 tu kan, di ujung tu kita akan jumpa nantilah binurihim tu ya. Kita akan nanti sambung sinilah. Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binur. Sekarang ni bukan lagi api tetapi cahaya. Begitu juga di sini. Ini semua cahaya, bukannya api lagi dah. Minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Ya, semua ni cahaya-cahaya ni sebanyak berapa kes? 43 kes ya. Kalimah yang mengambil kategori cahaya sama ada dalam bentuk nakirah marfu', yang ni nakirah marfu', yang ni makrifah yang majrur, yang ni makrifah yang apa? Mansub. Ya, kenapa mansub? Sebab dia adalah objek kepada kata kerja. Di mana kata kerja ni? Yang ni adalah ja'ala ni. Ja'ala ni kata kerja yang membuatkan az-zulumati.
Ya, ini satu lagi ya tuan-tuan, ta baris bawah ni bukannya majrur ya. Ini adalah kalimah muannas jamak yang menggunakan imbuhan ati ni. Apabila dia dalam bentuk marfu', dia akan ditulis atu, tetapi mansub dia ati, dan majrur pun ati. Ya, so kena hati-hatilah. Ya, ati bukannya majrur, tapi ati dalam konteks ni ialah mansub. Dia adalah objek. Ya, al-zulumati adalah objek kepada ja'ala. Inilah kata kerja yang yang menjadikan kegelapan. Kemudian nak tambah lagi satu lagi, an-nura. Sebab tu dia pun mansub juga. Ya, sebab di sini adalah wa'atifah. Jadi an-nura ni adalah maktuf. Ya, tambahan kepada al-zulumati. Ini mansub, maknanya maktuf dia pun mesti mengambil i'rab yang mansub je. Jadi an-nura dia boleh mengambil baris atas, tetapi al-zulumati tidak boleh mengambil baris atas, ya, sebab kaedah dia muannas yang jamak salim, ati ni mansub mengambil ati, bukannya ata. Ata tidak ada dalam Quran, ya. Okeylah, sebagai imbasan saya melihat beberapa, kalau kita nak tengok satu-satu ni banyak masa lah ya, tapi tuan-tuan boleh buat apalah ya, buat sendiri. Ayyutfi'u, nura ini objek lah kepada yutfi'u tu, kemudian hilang tanwin kerana dia berperan sebagai mudhaf kepada Allahi. So bila idhafah berlaku, jadi Allah tu akan mengambil status yang majrur, dan nura ni akan hilang tanwin dia sebab dia berperanan sebagai idhafah, ya, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh spend time lah sikit ya, menggunakan Al-Quran tu untuk membantu mengemaskan lagi kefahaman kita ya terhadap ayat-ayat dan kalimah-kalimah yang kita baca tu, supaya kita boleh menterjemahnya dalam konteks yang bertepatan dengan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ya. InsyaAllah nanti hari Isnin kita akan mulakan tambahan kita kalau kita balik kepada ayat tu, iaitu kita lihat falamma pula ya, yang naron tadi. Tuan-tuan boleh lihat sendirilah ya, rajin-rajinlah tengok melawat dia dan cuba applykan apa yang telah kita belajar ke dalam ya setiap kes-kes dan ayat-ayat Quran yang bersabit itu, insya-Allah. Doktor, nak tanya doktor. Huruf akar yang nurong dengan nuran tu sama ke huruf akar dia? Sama. Tadi kan kita tengok semua tu kat atas tu kan, 3 huruf akar dia non wara ni. Maknanya non wara ni boleh digunakan untuk nara, api, boleh digunakan nurun, cahaya, dan boleh digunakan dalam bentuk isim fa'il, munirun. Semua tu daripada 3 huruf akar yang sama. Okay, terima kasih doktor. Okey, sama. Doktor, ada tak cara, maksudnya dalam aplikasi ni kita nak cek perkataan ni dia mabni tu. Kalau macam saya ni kan baru lagi, jadi tak biasa lagi dengan perkataan, kita nak tahu dia mabni ke. Oh, nak cek mabni. Ada tak dalam aplikasi ni kita boleh cek dia? Kita nak pastikan. Mabni kita kena mengenal jenis-jenis kalimah mabni. Dalam ni tidak ada. Dalam aplikasi ni dia tidak menceritakan kepada kita. Yang tu kita ajar dalam kelas ya. Dalam kelas intensif asas kita ajarkan jenis-jenis kalimah isim yang mabni. Itu dalam ni dia tidak ada. Tetapi kita boleh mengenalnya di dalam ayat. Bila kita faham dia punya konsep dia tu, bila kita tengok dalam ayat, kita boleh memahaminya. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil Al-Baqarah tu ayat
ayat 1 hingga 5 ya, yang ni ya. Tadi saya katakan huda adalah mabni ya. Sebab apa? Sebagai contoh, ini huda ni status dia marfu' ya, marfu'. Sebab apa? Dalam konteks ayat ni huda ni ialah, kalau saya kotakkan satu dengan kotak, huda ni dia adalah dipanggilkan isim badal kepada Al-Kitabu ni. Ya. Nanti kalau kita buat penerangan pada ayat ni, kita akan terangkan. So huda ni marfu' ya. Hudan lil muttaqin, dia adalah marfu'. Tetapi ijaan dia tetap huda dengan fathatain sebab dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia akan tinggal satu baris al-huda, tapi masih lagi marfu'. Maknanya huda ni ialah al-kitabu. Dia dalam sini ada baris hadapan kita tu, bermakna huda ni juga marfu', tapi baris dia tak boleh bertukar. Okay. Tetapi pada masa yang sama, al-huda ni apabila digunakan dalam ayat yang kelima, muka surat yang sama ya. Di sini bawah ni, nampak tak ya? Al-huda, kotakkan dia supaya kita nampak ya. Huda yang ini marfu'. Tetapi huda di sini dia majrur. Kenapa majrur? Sebab ala ada harfun jar. Tapi tulisan dia, ejaan dia sama. Itu yang dipanggilkan mabni. Ya. So kita boleh melihat dalam ayat Quran tu kalimah yang mabni apabila kita sudah memahami konsep pertalian i'rab. Yang ni ala mestilah isim yang majrur. Ya, di sini tidak ada harfun jar. So dia marfu'. Tapi ejaan dia sama saja. Huda dan huda. Maknanya kalau ada, katakanlah ada kes hudan ni, kes mansub, kes maf'ul bih, objek, ejaan dia sama je. Itu dipanggilkan kalimah yang mabni ya. Banyak lagi lah mabni ni, contohnya yang isim domain, semua ni kes mabni sebenarnya. Ya. Ma, ya. Kalau isim mausul semuanya kes mabni ya. Maknanya dia kalau dia berubah i'rab, macam hum ni, dia sekarang ni marfu'. Tapi hum boleh jadi juga apa? Majrur. Ya, apa contoh hum majrur sini, ada tak? Okey, ini dalam bentuk him lah ya, tapi cari hum. Wabil akhirati hum yuqinu, yani ini apa? Ini marfu' lah ya. So razaqna ni lah. Ini majrur. Hum adalah majrur ni. Sorry. Yang ni ialah mansub sebab dia objek. Nampak ya, objek dia mansub hum. Tapi marfu' dia pun hum. Ya. Kalau tengok ada tak hum yang majrur dalam ayat ni, tidak ada ya. Jadi hum boleh juga mengambil majrur. Hum majrur dia kalau marfu' dia hum, mansub, ini mansub dia pun hum. Ya, kalau marfu' hum majrur, maksud itu dipanggilkan kalimah yang mabni ya. So bila kita faham dalam ayat tu sendiri, sebenarnya kita boleh melihat dia. Okey, sadaqallahul azim. Doktor, Untuk doktor, nanti saya nak tanya lagi. Doktor, saya tak berapa faham lah. Macam kalau naran tu, alif tu pun huruf ilah. Kalau nuran tu, waw tu huruf ilah ya? Macam tu? okey ya. Okey, huruf illah ya. Huruf illah dalam kelas tu kita akan ajar detail lah ya. Iaitu huruf illah ni hanya Dalam konteks yang naran dengan nuron tu. Waw yang pada nuron tu pun huruf ilah ya? Naran tu, huruf alif illah, tu. huruf illah ialah alif, waw dan ya. Kalau dia huruf akar saja. Okey, naron kita ambil contoh tadi kan ya. Jadi mana huruf akar dia?
non, alif, alif ni daripada waw. Ah, Ya, so yang ni huruf ilah, tapi yang ni bukannya huruf akar. Jadi dia tambahan sahaja. So kalau tambahan kepada huruf akar, dia bukannya huruf ilah. okey. Okey, huruf ilah dia asalnya mana? Non waw ra. Sebab dia waw huruf ilah, bila dia digunakan dalam kalimah, dia akan tukar pada alif. Jadi alif ni masih lagi huruf ilah sebab dia adalah komponen huruf akar. Tetapi bila nak membentuk kalimah naron, ditambahkan alif, alif ni bukan ilah. Ya, alif ni hanya alif tambahan saja. Dia hanya digunakan dalam konteks isim nakirah yang mansub saja digunakan. Kalau nuran tadi, waw tu, kalau nuran. Nuron, Ha, uh, kalau cahaya. nuron samalah. Nuron, waw sini kan? Ya, itu saya Itu tak dalam faham tu. bentuk jadi waw tu masih lagi huruf ilah. Oh, Tapi alif tu bukan huruf ilah. ya. Sebab waw adalah huruf akar. Ya. Selagi dia huruf akar, di dalam kalimah tu dia akan masih lagi berfungsi sebagai huruf ilah. Maknanya dalam konteks-konteks yang tertentu, dalam membangunkan kalimah-kalimah tertentu, waw tu boleh berubah. Tapi yang ni tidak. Ini adalah dia tambahan, dia bukan huruf ilah. Okey. Terima kasih, Doktor. Okay, zaman. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.